Dah tak ke? Start record. Dah start ke? Dia tulis tak? Dia dah nampak start record. Saya dah start record. Okey dah. Start record Thank you. Welcome. Okay, mana tadi? Ni. Oh, saya tak tahu kenapa highlighter saya tu tak boleh berfungsi. Kenapa dia tak berfungsi lah? Dia tak boleh highlight kat sini. I'm not sure lah. Alright, so tak apa. Alright, kalau you ada highlighter, you kena highlight lah, tandakan. Dia suruh tandakan. So your answer must be tandakan. Kalau dia kata underline, okay, you mesti underline. Underline, gariskan. So kena ikut apa permintaan soalan. Okay, tandakan. So mesti tanda. Okay, so tanda dia kata sama ada right or cross lah. Okay, tak tahu kenapa dia tak boleh nak highlight. Okay, pada simbol atau simbol unit yang dinyatakan bagi kuantiti fizik dalam jadual tersebut. Okay, so you dah belajar. Actually, kuantiti fizik, kuantiti asas ni you dah belajar masa form 1. Masa form 1 lagi sebenarnya you dah belajar kan? Form 1 lagi. Cuma you belajar form 1 tu you belajar 5 je. 5 je kuantiti asas tu. Okay, kuantiti asas ni. Kuantiti asas ni masa form 1 you belajar 5 je. Alright, tapi untuk fizik kita bagi dia ada 7. So memang kena ingatlah kuantiti asas ni. Tapi mainly-nya kita menggunakan 5 ni je yang selalu kita guna. Untuk luminous intensity dengan keamatan berluminosity and kuantiti bahan ni jarang kita gunakan. Okay, tak ada. Saya rasa macam tak ada je sampai habis chapter. Okay, kita selalu gunakan panjang, jisim, masa, suhu and arus elektrik. Itu yang selalu kita gunakan. Okay, so you memang kena ingat. You kena kenal pasti. Okay, apa tu kuantiti asas? Apa tu simbol? Yes. Ni kan. Kenapa cikgu kita kena tahu simbol ni? Saya ajar betul-betul basic ni tau. Kenapa kita kena tahu simbol? Sebab my experience walaupun saya tak cakap pelajar MSc tu pandai Tak. Dia sama je. Okay, kalau kita katakan, kita kata this is panjang. Okay, bila dalam soalan dia kata panjang, panjang dawai adalah bersamaan dengan 10 cm. Okay, bila dalam soalan kata panjang dawai bersamaan dengan 10 cm, jadi you kena keluarkan. Okay, bila you keluarkan, you tahu simbol untuk panjang adalah, apa simbol untuk panjang? Apa? L. Okay, I dapat tangkap. Meter lagi? Simbol untuk panjang. What is simbol untuk panjang? L. Meter? L. Okay. Ada kata L, ada kata meter tu sebetulnya M lah. Okay. Alright. Ini juga belajar saya jawab tau. Okay. Jadi apa yang salah dekat sini? Okay. Apa yang salah kat sini? Jadi sekarang you macam tak differentiate, tak membezakan panjang, simbol panjang dengan unit panjang. So yang ini sebenarnya adalah unit. So yang ini adalah unit. Okay. Yang ini adalah simbol. Okay. So you kena differentiate unit dan simbol. Okay. So ini adalah simbol L. M itu adalah unit untuk panjang. Untuk panjang. Okay. Jadi ini yang paling basic. Ini yang paling basic. Kenapa cikgu kata basic? Sebab nanti bila you nak menjawab soalan calculation, dia kata panjang dawai adalah contoh 5 cm. Jadi you akan keluarkan L sama dengan 5 cm. You kena keluar macam ni. Tak ada lah you kau tulis panjang. Panjang dawai bla bla bla. Tak ada. Kita tak tulis macam tu. Kita akan tulis dalam simbol. So pertamanya, this is wajib. This is basic yang you kena ada. Penting. Lepas tu kalau dia kata state the fizik, Allah Akbar. Nyatakan kuantiti fizik untuk instrumen di atas. Contoh, nyatakan kuantiti fizik untuk mengukur dengan menggunakan instrumen yang diberi. Contoh dia bagi termometer. Okey, dia kata nyatakan kuantiti fizik yang boleh digunakan untuk mengukur yang boleh digunakan untuk dengan menggunakan termometer. Apa jawapan awak? Apa jawapan awak? Nyatakan kuantiti fizik yang boleh kuantiti fizik untuk mengukur termometer.
dengan menggunakan termometer. Macam tu lah. Ayat saya terabur sikit. Apa nama kuantiti fizik tu? Apa jawapan awak? Siapa nak cuba? Dia tak tahu apa itu kuantiti fizik. Temperature? Temperature, okey. Kuantiti fizik. Lagi selain daripada temperature, ada tak jawapan lain? Fahrenheit? Apa dia? Fahrenheit. Kelvin. Fahrenheit. Okey, dia kata Fahrenheit. F code Fahrenheit. Okey, Fahrenheit. Lagi? Dia kata Fahrenheit, ada kata temperature lagi. Apa lagi? Celsius. Celsius. Okey, saya suka macam ni. Tak apa. Tak apa. Bagi je jawapan. I know this is what in your mind. Okey, apa yang ada kepala you keluarkan. Dan inilah yang you akan keluarkan kat kertas peperiksaan anda. Okey, yang inilah juga yang saya experience dengan pelajar saya. Sebab dari awalnya dia macam dia tak faham apa itu kuantiti fizik. Okey. So saya suka macam ni. Tak apa. Alright. So, bila you jawab macam ni Fahrenheit. What is Fahrenheit actually? Fahrenheit ni apa? Fahrenheit ni apa you all? Fahrenheit ni adalah unit. Fahrenheit adalah unit. Unit untuk mengukur suhu. Suhu banyaklah unit dia. Fahrenheit, degree Celsius, Kelvin. Okey? Unit untuk mengukur suhu adalah Fahrenheit. Temperature, apa itu temperature? Kuantiti fizik. Apa itu Celsius? Celsius adalah unit. Right. So kita kena menjawab soalan. Bila soalan kata nyatakan kuantiti fizik. Kuantiti fizik. So kuantiti fizik nak check macam mana? Mesti boleh diukur. Lepas tu nak check lagi macam mana? Okey, kalau kata temperature kan, okey, ada alat yang boleh digunakan untuk mengukur dan dia ada unit. Tapi kalau kata jawapan you Celsius, Celsius ni boleh diukur ke? Celsius ni adalah unit, dia bukan kuantiti fizik. Faham tak? Faham. Faham tak? Okey. So ini paling penting. Ini paling asas. Ini dulu sebelum kita proceed benda-benda lain. Sebab kalau you salah ni, you akan salah ke bawah semua. Sebab soalan suka tanya, nyatakan kuantiti fizik. Nyatakan law Charles law. Hukum. Nyatakan hukum fizik. Okay. Alright. So itu you kena faham lah apa permintaan soalan. Okay. Alright. Panjang lebar saya cerita. Okay, jazz panjang ni simbol dia V, tak tahulah dia error ke apa kan. Ni should be L lah. Should be L, simbol dia should be L. Okay, so dia kata betul atau salah? Ya Allah, apalah Cikgu Mini. Bila jawab soalan. Okay, jom kita jawab sama-sama. So panjang. Betul tak simbol dia tu V? Salah. So ni salah. Simbol dia tadi kan kita kata simbolnya adalah L. Okay, ni simbolnya adalah L. Alright, simbol unit for simbol simbol unit. Betul ke unit simbol dia adalah M? Betul. Okay, ini adalah betul. Okay, ini adalah betul. Okay, GSIM. GSIM, simbol GSIM M, betul tak? Betul. Betul tak? Okay, betul. Gram, unit. Unit. Alright, kat sini dia tak cakap SI unit dia kata unit. Betul tak? Salah. Dia sebut SI unit tak? Dia cakap SI unit ke? Kuantiti fizik dia tak sebut kuantiti asas kan? Oh ni betul, dia sebut kuantiti asas ni. Alright, dia kata kuantiti asas. Jadi bila kuantiti asas, yang ini adalah SI unit lah ni. Ini adalah SI unit. SI unit. Jadi betul tak gram SI unit form GSIM? Tak. Tak. Unit dia sebenarnya adalah? kg. Okey, ya. Unit dia sebenarnya adalah kg. Okey, unit sebenar adalah kg. Alright, masa. Betul tak T besar? Masa T besar, betul ke tidak? Tak. Okey, T besar salah. Okey. So sebenarnya apa? T kecil. T kecil. Alright. And S, masa, unit S. Betul tak unit for masa adalah S? Ya. Alright, betul. Okay.
So sampai saya cakap ni, you bolehlah buat table ni. Kau dah siap satu table. Siap dah kuantiti asas punya table. Okay. Siapkan, tulis jawapan yang benar lah. Okay, lepas tu suhu. Betul tak simbol for suhu is T kecil? Tak. Salah. Salah. Sepatutnya T besar. T besar. Okay. T besar. Sometimes juga kita kata theta. Depend lah. Kadang-kadang kita kata theta juga. Best T besar. Okay, dia punya SI unit degree Celsius. Betul tak? Betul. Tak. Salah. Sebenarnya adalah Kelvin. Kelvin. So ini adalah salah. Okay, arus elektrik. Apa tu? I. Tu I lah tu. Betul tak I? Betul. Okay, betul. V. Betul tak unit dia V? Salah. Dia bukan unit V. Tapi dia unit apa? Ampere. Ampere, yes. Okay, keamatan berluminosity. Betul tak tu? Apa tu? LV. So ni betul keamatan berluminosity. CD, candela. Okay, is candela. Betul. And last one, kuantiti bahan. Betul tak N? Betul. And mol. Betul. Okay. So now, you dah tahu dah. Kalau you tak nak buat betul pangkal tu pun tak apa. Yang penting you ada table of quantity asas with the correct symbol and juga dengan simbol dengan unit yang betul. Walaupun macam confuse kan simbol unit, simbol quantity pula. Apa dia tu? Maksudnya saya selalu cakap yang ini adalah simbol. Okay, yang ni. Ni simbol. Ni simbol. Okay, ni unit. Macam tu. Faham? Faham. Clear? Okay, ini paling penting Ini paling penting. Saya cakap betul. Ini paling penting. The first thing is you kena membezakan antara simbol dan unit. You kena membezakan apakah itu kuantiti fizik. Ini saya sebut kuantiti fizik Kuantiti fizik itu termasuklah kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni yang this 7 lah, yang 7 ni. Kuantiti terbitan tu apa pula? Okay, alright. Contoh kat bawah dia bagikan contoh soalan seterusnya. Okay, dia kata nyatakan kuantiti terbitan. Okay, pecutan dan momentum ini merupakan kuantiti terbitan. Dia kata, ni adalah kuantiti terbitan. Ini adalah kuantiti terbitan. Apa tu kuantiti terbitan? Siapa nak bagi saya tahu saya dengan kawan-kawan bila kita jawab soalan cikgu kan, banyak ni malaikat ni mendoakan sama-sama ni. Apa tu kuantiti terbitan? Cikgu tak ingat. Kuantiti Apa? fizik yang boleh diterbitkan daripada gabungan kuantiti asas. Ya, kuantiti fizik yang digabungkan daripada kuantiti asas dengan cara pembahagian atau pendaraban. Itu adalah kuantiti terbitan. Okey, kuantiti asas ni dia tak boleh diterbitkan. Dia adalah asas. Okey. Saya tak ingat dalam Melayu ni apa maksudnya. Kuantiti asas adalah kuantiti yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Okey, yang ini. Okey, kuantiti fizik dia tak boleh highlight. Kuantiti fizik asas adalah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik lain. Dia asas 7 tu. Itu adalah kuantiti asas. Okey, tapi kalau kuantiti terbitan, combination lah, gabungan kuantiti asas. Contoh kat sini, kita kata contoh kat sini kata pecutan. Selain pecutan yang senang sikit, volume. Volume apa? Isi padu. Okey, contoh isi padu. Alright, contoh isi padu. Okey, isi padu. Isi padu simbol dia apa? Isi padu simbol dia apa? V. Okay, V, volume. Itulah saya pernah ajar personal tuition. Ada seorang jiran saya kan. Okay, dia kata cikgu, kadang-kadang belajar English tu macam senang tau. Sebab ya isi padu kita belajar Melayu, isi padu bermula dengan huruf I. Tapi kalau V adalah volume, senang je V kan. Lepas tu contoh macam time T. Okay, ada yang kata bila belajar English tu senang. Tapi tak apalah. Okay, maksudnya yang penting nanti kalau you akan nampak bila kita nak guna formula. Kan macam kita kata jisim. Apa jisim? Tapi kalau English kita kata mass. Simbolnya M. Macam tu. Okay, tapi
you dah biasa sebab dia panjang. Dalam kepala simbolnya adalah L. Kan kita kalau English panjang length, simbolnya L macam tu. Okay. So isi padu. Isi padu ini adalah hasil daripada apa? Panjang, darab, panjang, darab, panjang. Panjang, darab, lebar. Adalah kalau bahasa Inggeris, kalau saya like. Okay. Okey ke? Saya lag ke? Alamak. Dengar tak saya? Tadi lag kan? Tadi cikgu lag. Ini dah balik dah, okey kan? Tadi saya lag, sorry, tak apa. Alright, sambung balik. Okey, isi padu adalah hasil darab antara panjang, lebar dan tinggi. Itu yang you belajar dalam matematik. Tapi dalam fizik kita terkatalah lebar, tinggi tu kita anggap dia panjang. Panjang. Alright, so ini adalah combination antara kuantiti asas, panjang, panjang, panjang. So dia ada combination, gabungan kuantiti asas sebanyak 3 kuantiti asas. Okay, so kat sini kita kata panjang, darab panjang lah. Ni contoh isi padu. Banyak lagi. Momentum, daya, tekanan, apa lagi, energi, tenaga. Okay, banyaklah. Semua sahaja, apa-apa sahaja yang kuantiti fizik. Okay, sebenarnya kuantiti fizik tu apa? Apa tu kuantiti fizik? Dari tadi sebut kuantiti fizik tapi dia pun tak tahu apa ni cikgu ni sebut kuantiti fizik tapi saya tak faham. Apa tu kuantiti fizik? Kuantiti yang boleh diukur. Yes, correct. Kuantiti yang boleh diukur. Kuantiti yang boleh diukur. Contoh kita ada pemboleh ubah bertindak balas, pemboleh ubah tetap, pemboleh ubah apa lagi ya? Responding apa? Manipulated variable yang boleh dimanipulasi. Semua pemboleh ubah tersebut mesti adalah kuantiti fizik yang boleh diukur. So kena ingat kat sini. Alright, saya bagi contoh Kita kata kecantikan. Kecantikan boleh ukur tak? Boleh tak? Tak. Tak. Tak boleh. Kecantikan tak ada unit. Tak boleh ukur kan? Macam awak kata saya rasakan cantik. Saya rasa Siti Nurhaliza tu cantik sangat. Taklah. Aku rasa Irfan Zira lagi cantik. So dia subjektif. Dia tak ada alat untuk mengukur. Lain lah kau letak kat muka Siti Nurhaliza, keluar satu value. Kan? Tu maksudnya itu adalah kuantiti fizik. So orang fizik ni dia jelas. Dia mesti sesuatu tu mesti menunjukkan ada benda yang kita boleh ukur yang jelas. Tak adalah kalau subjektif ni kau ni lain, aku lain. Macam tu. Okay, so kuantiti fizik ni dia mesti boleh diukur. Contoh yang selalu dalam awak measure kecerahan lampu. Boleh tak? Kalau dalam makmal lah, contoh dalam makmal, boleh tak kita ukur kecerahan lampu? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh Tapi nanti kalau dekat higher level kat universiti, brightness of the bulb tu you boleh measure. Adalah alat dia ke? Macam tu kan. Tapi dalam level awak, kecerahan lampu tu kita kata dia bukan kuantiti fizik, kita tak boleh ukur dia. Okay? Memang kita kata kecerahan lampu tu selalu kita gantikan dia dengan arus elektrik. So arus elektrik kita boleh ukur menggunakan ammeter. So kecerahan lampu tak boleh diukur. Tak boleh. Right, so tak bolehlah jadi jawapan kalau kata nyatakan kuantiti fizik. Kecerahan lampu. Salah. Okay. Lepas tu kalau saya pun kalau kata nyatakan kuantiti fizik, dia kata saiz bola. Saiz bola. Pada saya saiz bola salah. Saiz bola macam mana you ukur saiz bola? Tinggi ke? Panjang ke? Lebar ke? So it must be specific. Panjang bola. Bolehlah panjang. Spesifik. Tapi kalau size tak boleh. Dan pada saya juga type. Type pun tak boleh. Type tak boleh. Kalau dia kata ketumpatan boleh. Tu contoh. Panjang cikgu ni kalau cerita yang panjang. Sorry. Lagi soalan nombor ni pun tak lepas lagi.
Okay, seterusnya. Alright, kita jawab soalan ni Okay, pecutan. Okay, pecutan ni memang kena, kat sini dia dah bantu dengan formula. So senang lah. Alright, so bila dia dah bantu dengan formula, kita terus jawab. Okay, so kat sini dia bagi formula. Kat sini tadi saya suka tulis dalam simbol. Okay, dalam simbol. A adalah halaju. Simbol halaju apa? Apa simbol halaju? V. Apa? V, ya, V. Masa? T. Alright, T. Okay, S. Disebut S kan? Tak apa. Biasakan dulu. Maksudnya ubah. Salah lah. S tu unit lah. Cikgu tanya simbol. Okay. Biasakan ubah. Bila cikgu kata masa adalah time simbol dia. Time pula dah. T. Okay. So ini adalah A sama dengan V over T. Alright. So V. Okay, V ni bukan volume so kena differentiate juga. So V ni adalah halaju. Apakah maksud halaju? Apa formula halaju pula? Halaju apa formula dia? Halaju sama dengan panjang bahagi masa. Panjang ke jarak ke? Panjang tak sesuai. Jarak lah. S. Saya guna S. Kadang-kadang guna D. Sama je lah. S tu adalah sama ada distance or displacement. Tapi kalau halaju is displacement lah. Alamak, displacement. Sesaran. Okay, halaju adalah sesaran bahagi masa. Okay, so ini adalah simbol untuk sesaran. Okay, sesaran. Alright, kita guna S. Sometimes ada guna D. Depends lah. Okay, so kita masuk kat sini. So ni adalah S per masa bahagi dengan per masa. Tak best lah guna pen ni pula dah. Tadi purple. Kau purple balik. Okay, so this one adalah S per masa bahagi per masa. Okay, so nampak macam ni sakit mata kan? Tak best. Alright, you selesaikanlah. S per masa, T naik atas jadi T negatif 1. Ini maths tau. Okey ke yang ini? So ini you maths tau. Maksudnya bila you bahagi T, bila dia naik atas dia akan jadi T negatif 1. Faham kan yang itu? Faham. Okay, faham. Alright. So dekat sini, apa jawapan dia? S per T kuasa 2. Kalau kau tak nampak T negatif 1 ni sebenarnya dia adalah 1 per T juga. Sama aja. Okay. So this one dia dapat S per T kuasa S per T kuasa 2. Jadi S per T kuasa 2 tu sebab dia kata dia suruh buat apa? State the derived quantity. Kena state derived quantity tu apa? Okay, derived quantity tu apa? Jadi macam mana jawapan kita? Ini dalam simbol kita tak nak dalam simbol. Kita nak dalam jawapan dalam kuantiti fiziks. So dia adalah S per T kuasa 2. Jadi ini adalah S adalah apa? S adalah panjang. Bahagi T apa T? Masa. Okey, bahagi masa. Kuasa 2. You boleh tinggalkan jawapan awak macam ni. Okey, tapi macam tak cantik sangat kan? Kita bolehlah selesaikan, kita nak dia semua berada di atas. So panjang darab dengan masa, bila dia naik atas dia jadi negatif 2. Inilah yang jawapannya awak untuk A. Dapat? Dapat. Okey. Dapat. Mana aku nak conteng lagi penuh dah kertas ni kita tengok sebelah ni pula. Okey, momentum. Okey, momentum adalah jisim kali halaju. Dia dah bagi formula. Formula is given untunglah kau. Kalau formula tak bagi, kau tengok kat depan. Dekat muka depan soalan kertas dua kadang dia bagilah. Tapi ada yang bagi, ada yang tak bagi. Nanti kita belajar formula apa yang diuri Okey, so momentum. Okey, kat sini as usual saya suka gunakan simbol dulu. Okey, so momentum adalah P. P sama dengan jisim adalah mass. Darab dengan halaju adalah V. Mass ni dah kuantiti asas belum? M tu dah kuantiti asas belum? Sudah. Sudah.
Okay, sudah. Tak payah usik. Biar. M. V. V tadi kita dah selesaikan S over T. So this one is S over T. Okay, S over T. Jadi, apa yang kita nak selesaikan? Alright, dah lah. Kita keluarkan je lah terus. Ini adalah jisim darab dengan S adalah, apa tadi? S adalah apa? Panjang. Walaupun kita kata dia adalah sesaran, tapi kita tak tulislah sesaran. Sebab dalam kuantiti asas tu kita sebutnya adalah panjang. Okey, T tu kita naik atas, kita bagi dia masa. Tapi jangan lupa, kuasa negatif 1. Inilah your final answer. Dapat? Boleh cikgu. Okey. Sorry lah Cikgu Umi kalau conteng habis. Apa dia? Okey, sorry bersepah-sepah nota saya. Okey, boleh saya proceed dengan 1.3. Ui, lama kau soalan nombor 2. Okey ke 1.2 ni? Okey cikgu. Okay. Okay, alright. So I proceed dengan question 1.3. Soalan yang nombor 1 sampai nombor berapa ni tah? Sampai nombor 6 kot. This is memang soalan chapter 1. Kan memang dia tulisnya chapter 1 kan? Okay, kita habiskan chapter 1. Kalau masa sempat kita masuk chapter 2. Okey, dia kata seorang pendaki gunung Everest beratnya. Tak tahu lah kenapa dia tak boleh highlight ya, sebab ini dia scan kot. Okey, dia bukan dia dia tukar pada PDF, dia scan. So saya tak boleh highlight. Okey, seorang pendaki gunung Everest yang beratnya 750 Newton. So kalau you ada highlight, you highlight lah. Highlight perkataan berat tu Okey, highlight perkataan berat. Berat dengan 752 Newton. Okey, berdiri pada ketinggian. Ketinggian. Okey, macam again kalau saya kan, this is my way dan I also memang cakap dengan student saya, you kena ikut cara ni. Kena buat. If saya pun sebagai cikgu, masa saya jawab soalan saya kena keluarkan. Okey, apa yang saya buat saya akan keluarkan. Macam mana kita Allahuakbar, sorry. Macam mana kita keluarkan? Okey, macam ni berat. Berat awak, apa simbol untuk berat? Apa simbol untuk berat? KG. KG. Okey, I tangkap lagi. Simbol untuk berat adalah KG. You kata simbol untuk berat adalah KG. Alright, berat simbol. Okey, adik kata KG. Ada lagi jawapan? Terima kasih Wak kerana menjawab. Apa lagi jawapan simbol untuk berat? W. M. Simbol untuk berat berat. W lagi? Ada lagi selain daripada itu? Apa dia? M. M. Okey. M. Bagus. Tak apa. Sebab ini adalah jawapan awak. Inilah jawapannya. Inilah yang pelajar jawab. Tapi kita nak tengok jawapan mana yang benar. Jawapan mana yang betul. So kalau you jawab, alamak, tak apa. Aku pun sebenarnya fikir macam kau. Tapi kita tengok. Kalau salah, luputkan dari pemikiran. Betulkan kesalahfahaman itu. Okey, ada lagi jawapan lain. Simbol untuk berat. Itu je. Okey. So, yang mana paling benar, paling tepat? Apa? Yang mana paling benar antara ketiga-tiga ni? Atau saya bagi satu lagi, F. Mana lagi benar? Mana yang tepat? M. Yang benar? M. W. W atau F. Berat ni sebab macam ni kita nak check sebenarnya. Kita nampak simbol unit dan Newton. Bila kita nampak jadi Newton, dia akan jadi weight. Dia akan jadi force. Sama. Weight atau force sama lah. Sebab weight is gravitational force. So sama. Boleh. You nak tulis W boleh. You nak tulis F pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Tapi kalau you tulis, takkan you nak tulis macam ni tau. Sebab saya kan nak jawab beratnya 752. Yang 752. Takkan you tulis kg sama dengan 752 Newton. Kau pernah nampak macam ni? Takkan. Memang you tulis pun, alamak, apakah ini? Memang salah. Alright, memang salah. Okay. So, walaupun dia tak ada kaitan pun dengan jawapan ni, tak apa. Saya nak ajar awak bila you menjawab soalan calculation. Bila you menjawab soalan calculation, saya kata you mesti keluarkan semua yang diberi. Hey. Sorry, ada pula suara sampingan belakang. You mesti keluarkan apa yang diberi. Okay, you mesti keluarkan apa yang beri. Jadi macam mana kita nak keluarkan apa yang diberi? Itu yang kita kena tahu simbol.
Okey, tak apa. Kelas pertama memang biasa macam tu. Dia akan buat kesilapan, tak apa. Lepas-lepas ni berkata, oh baru aku faham. Okey, so berat dia, jadi kita tulis macam ni. Berat W sama dengan 752 Newton. Keluarkan dia. Okey, ketinggian. Ketinggian tu kita nak label sebagai apa simbol dia? Apa simbol untuk ketinggian? H. H, correct. Height. Kalau kau tak tahu kan, aku tak ingat lah apa ni ketinggian. Kau translate lah sikit. Tinggi is height. So ketinggian adalah H, height. So height dia 8820 meter. Okay, lepas tu dia kata tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera, simbol dia apa? P. Saya tulis P, Mami. P, Allahu Akbar, apa jadi ni? P, kenapa macam ni? Ish, kenapa ni? Sekejap Allah, kenapakah ini? Adakah sebab line tak elok? Dia jadi begini? Sorry. Kenapa? Okey, sekejap. Okey, PATM. Okey, PATM sama dengan okey, 250 mmHg. Apa maksud 250 mmHg ni? Apa maksud 250 mmHg? M ada 2. 250 mmHg ni adalah 250 millimeter mercury. So ini atmospheric pressure dalam unit millimeter mercury. Alright, suhu. Simbol untuk suhu apa? Apa simbol untuk suhu? T. Saya lag ke? Kau tak dengar? T. T. T besar. Okay, T. T besar. Okay, thank you. T besar. Alright. T. Aku tak tahulah pula internet teruk sangat ni. Ya Allah. Dia tak keluar pula saya tulis ni. Ustaz nah. Apa ni? T adalah negatif 21 degree Celsius. Okay. And then pada kelajuan. Apa simbol kelajuan? V. Okay, V sama dengan 5 kilometer joule per negatif 1. Ya Allah, tak tahulah kenapa dia tak nak keluar saya tulis. Teruk sangat internetnya pun. Kilometer joule per negatif 1. Okay, that is V. And pecutan graviti. Apa simbol untuk pecutan graviti? Apa simbol untuk pecutan graviti? A, yes A. A dengan 9.8 times 10, 9.8 times dah. 9.8 meter per second. Okay. Alright, okay. So this is all the information given. Okay, semua yang diberi. Alright, so kenapa saya biasa buat macam ni? Sebab saya dah biasa. Apa info yang diberi saya akan keluarkan walaupun soalan tu tak berkaitan. Tapi nanti lepas ni kalau soalan tu tanya ada soalan calculation tu senang saya nak nampak dah apa yang diberi. Okay. So kuantiti asas. Jadi apakah kuantiti asas dia kat sini? So antara semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyatakan kuantiti asas. So apakah kuantiti asas? Yang ke semua ni apa yang kuantiti asas? Yang mana kuantiti asas? Suhu, betul. Suhu. Okay, this is suhu. Kuantiti terbitan. Yang mana kuantiti terbitan? Pecutan. Pecutan. Okey, pecutan. Lagi? Laju. Laju. Lagi? Lagi? Dah, tu je. Pecutan, laju. Lagi? Apa lagi? Tekanan. Berat. Tekanan berat. Tekanan berat. Okay. Alright. That is kuantiti terbitan. Alright. Okay. Kuantiti skala. Sebelum tu. Apa tu kuantiti skala? Apa tu kuantiti skala? Yang mempunyai magnitude sahaja. Yes. Terima kasih awak. Pandai.
kuantiti yang mempunyai magnitude saja. Okey, lepas tu kawan yang kat belakang. Alamak, apa tu magnitude cikgu? Apa tu magnitude? Apa maksud magnitude? Anyone? Siapa-siapa? Apa yang you Bila faham? arah. Ha? Dia ada arah? Arah. Arah. Magnitude dengan arah sama ke? Sama tak magnitude dengan arah? Kuantiti skala hanya ada magnitude sahaja. Okey, kuantiti skala magnitude. Tapi kalau kuantiti vektor? Magnitude dan arah. Magnitude dan arah. Arah. Okey, magnitude dan arah. Okey, magnitude dan arah. Okey, so apa maksud magnitude? Arah semua orang tahu. Semua orang tahu arah. Arah utara, arah selatan, arah kiri, arah kanan, arah depan, arah belakang itu arah. Tapi kalau magnitude, apa maksud magnitude? Tak tahu? Nilai berangka. Nilai. Nilai, yes, value, nilai, thank you. Katalah, kata kuantiti skala kat sini, apa dia? Apa kuantiti skala kat sini? Suhu. Okay, suhu. Suhu adalah kuantiti skala. So, suhunya adalah negatif 21 degree Celsius. Okay, so suhu adalah negatif 21 degree Celsius. 21 degree Celsius itu adalah magnitude, nilai. Tapi dia tak ada arah. Suhu mana ada arah? Okay, mana ada suhu tak ada arah? So dia hanya ada magnitude saja. Nilai, value itu adalah magnitude. Okay. So ini adalah suhu. Lagi apa lagi? Apa lagi kuantiti skala? Berat. Laju. Berat. 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 Berat tu apa sebenarnya? Berat. Kita ada objek. Apa tu? Pendaki gunung. Cikgu Mi betul orang melukis. Semua saya pandai lukis orang lidi je. Okey, orang lidi ni pendaki gunung. Berat dia macam mana? Kalau dia kata label berat. Macam mana you nak label berat? Macam mana you nak label berat? Kat mana you nak label berat? Mana? Tak tahu. Berat. Okey, berat. You kena objek. Cikgu nak kena objek kat mana? Kisahlah kau nak kenakan dia kat mana. Kena lah kat mana-mana pun boleh. Tak kisah. Asal mesti kena objek. Bila you label, berat. Inilah berat. Berat. Simbol W. Okey, inilah berat. Okey, semua orang tahu. Berat adalah gravitational, Melayu. Daya gravity yang terkena, gravity yang ada pada objek tersebut. That is berat. Okay, so berat ada arah tak? Ada arah tak berat? Adalah, arah dia ke bawah. Ada, nampak tu saya dah lukis dah arah dia ke bawah. So daya mesti ada arah. Daya ada arah, arah ke bawah. Kalau normal reaction. Alamak, apa Melayu normal reaction? Apa Melayu? R ni apa nama dia? Normal reaction apa? Tindak balas normal apa? Mak, saya kena check lah. Saya tak ingat lah. Nombor reaction tak tahu. Nombor reaction ni apa dalam Melayu. So nombor reaction tu ke atas. So itu adalah arah. So semua daya mesti ada arah. Daya ada arah. So bila dia ada arah, dia adalah kuantiti vektor. Okay, merah, purple, pening aku sekejap lagi. Okay, this is daya. Okay, lagi. Apa lagi? Apa lagi yang diberi itu? Lagi? Tekanan. Tekanan kat mana? Tekanan dekat skala ke kat vektor? Skala. Tekanan dekat skala. Tekanan mana ada arah? Tekanan tak ada arah ya? Tekanan tak ada arah. Okey, lagi. Laju. Laju kat mana laju? Skala. Laju dekat vektor. Vektor. Okey. Vektor. Saya cakap ada kata vektor, ada kata skala. Okey, apa beza laju dengan hal laju? Ada beza tak laju dengan hal laju? Laju, hal laju. Laju, hal laju. Laju, hal laju. Ada beza tak laju dengan hal laju? Ada tau. Ada. Kalau kita belajar, maksud dari awal-awal kita belajar laju dengan hal laju ni. Okey, laju ini dia kata laju adalah skala. Laju adalah skala. Kenapa laju skala? Sebab laju maksud dia adalah rate, rate apa? Kadar
Kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak kan? Laju adalah jarak bahagi masa. Jarak. Jarak kan? Jarak bahagi masa. Okey? Tetapi kalau hal laju, sesaran bahagi masa. So kita balik pula. Bila jarak tu apa? Jarak itu adalah jumlah panjang dari satu tempat ke satu tempat. Contoh, awak nak bergerak kat rumah awak lah kan, kat rumah awak. Rumah awak 4 segi. Awak nak gerak dari satu bucu ke bucu. Awak akan lalu, katalah awak lalu keliling rumah sampai kat bucu sana. Bila you keliling rumah, itu adalah jarak ke itu adalah sesaran? Jarak. Ya. Jarak ni jalan jauh. Jarak. Kau keliling rumah baru kau sampai satu bucu. Itu jarak. Tapi kalau sesaran dari satu bucu ke bucu lain, kau shortcut. Shortest path. Alamak. Shortest path apa? Laluan yang pendek. Okay, you potong kat tengah tu, itu adalah sesaran. Okay, bila sesaran dia akan melibatkan arah. Tapi jarak tak ada arah. Okay, jadi bila cause of jarak tak ada arah, jadi laju merupakan kuantiti skala. So laju adalah kuantiti skala. Okay, and vektor, apa lagi vektor selain daripada daya tu, ada lagi tak vektor? Apa tadi? Berat. Berat. Okay, nampak tak? Faham? Faham. Okay. Done. Okay, settle. Okay, settle soalan 1.3. So macam ni lah kita keluarkan dan kita pilih lah mana. Okay, kena pasti. Alright, 1.4. Oh, simple je 1.4 ni. Langkahkan graf pada 1.4A and 1.4B.